Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semua pagi ini? Sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ana pun alhamdulillah sihat-sihat saja. Baik, jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini Allah telah memberikan kita peluang untuk bersama dan kongsikan sedikit sebanyak ilmu agama. Dan seperti biasa pada pagi hari Sabtu kita akan kongsikan ilmu berkaitan dengan hadis. Yang mana kita pada minggu ini merupakan sesi kita yang keempat dan kita ada lagi satu lagi sesi insya-Allah sebelum kita menduduki peperiksaan insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan sambung dengan takhrijul hadis, iaitu berkaitan dengan cara kita nak keluarkan hadis itu, cari statusnya dan juga martabat hadis tersebutlah. Dan insya-Allah pada sesi kali ini kita akan kongsikan kaedah yang keempat dan kelima insya-Allah. Tapi sebelum itu seperti biasa ana akan kongsikan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapat manfaat. Hadis untuk minggu ini yang ana pilih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkaitan dengan amanah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan menjawab pertanyaan seorang sahabat, seorang badui itu bertanya bilakah kiamat ataupun bilakah kebinasaan, dan Nabi menyebut idza duyi'atil amana fantaziris sa'ah, iaitu apabila hilangnya amanah dalam diri maka tunggulah saat kebinasaan ataupun saat kiamat itulah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, faqala kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya ataupun apakah punca hilangnya amanah itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan idza asnada al-amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah, iaitu baginda menjawab dia apabila diserahkan suatu urusan itu kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat ataupun tunggulah hari kebinasaan itu. Jadi hadis ini mengajarkan kita berkaitan dengan amanah, iaitu tanda-tanda kiamat ataupun tanda-tanda rosaknya bumi ini adalah kerana kita tidak meletakkan satu perkara itu pada tempatnya. Tak ada adab di situ. Boleh jadi pada amalan, boleh jadi pada pekerjaan, boleh jadi pada perbuatan, boleh jadi kepada kepimpinan ataupun ilmu agama. Yang mana kita tahu zaman sekarang muncul banyak orang-orang yang mana mereka tidak mahir dan bukan ahli dalam bidang itu, tetapi mereka pandai untuk berbicara dalam urusan itulah. Itu yang membuatkan dunia ini rosak ataupun ilmu itu rosak, agama itu rosak. Jadi sebab itulah bila kita nak serahkan satu urusan itu, kita dihendaki serahkan pada orang yang mahir lah. Jadi dengan zaman sekarang yang kita lihat keyboard warrior-nya, ada orang yang lakukan sesuatu tu demi nak buat konten dalam untuk pekerjaan dan sebagainya, tetapi dia bukan ahli dalam bidang itu, tapi dia cuba untuk ataupun dia tidak amanah lah dan kongsikan perkara yang dia tak tahu. Dan itulah menyebabkan merosotnya nilai hukum agama kita. Dan kita doa sama-samalah semoga kita sentiasa menjadi orang-orang yang meletakkan perkara-perkara itu pada tempatnya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi itu perkongsian yang anda dapat kongsikan pada pagi ini.
Kalau ada apa-apa pertanyaan dan soalan boleh ajukan terus di ruangan chat macam biasa. Dan ada yang dah WhatsApp, ada yang dah serahkan kepada Ana homework ataupun latihan untuk sesi lalu, dan Ana pun dah simak. Alhamdulillah, rata-rata semua dapat cari menggunakan kaedah kita, kaedah yang ketiga kan, iaitu berkaitan dengan kita nak cari hadis menggunakan kaedah apa? Kaedah Mu'jam Mufahras. Tapi ada yang tak sempat lagi ada yang maklumkan tak jumpa. Sian Tapi begitulah, bagaimana kita boleh jumpa. Dan ada satu daripada sahabat-sahabat kita yang Ana rasa satu takhrij yang masya-Allah, yang Ana boleh kongsikan insya-Allah sebentar nanti. Tapi apa pendapat awak tentang kaedah yang ketiga ini? Okey, senang sikit. Kalau nak bandingkan dengan yang pertama sekali lagi susah kan? Yang pertama lagi susah lah. Yang kedua, yang ketiga yang kita lakukan minggu lalu itu antara yang senang tau. Antara yang senang. Hari ini yang susah. Dan tak ramai orang guna kaedah ni. Tapi jangan risau. Zaman sekarang semuanya internet. Nak cari hadis senang. Cuma kita nak belajar cara klasik. Cara klasikal lah. Okey, jadi ada yang minta Ana untuk maklumkan sedikit, ajarkan sedikit bagaimana kita nak keluarkan hadis ni menggunakan kaedah ketiga. Hadisnya, inna fuqara al-muhajirin alladhina yasbiquna al-aghniya yawmal qiyamati bi 40 kharifah. Maksudnya, pada hari kiamat orang-orang fakir muhajirin akan lebih dahulu masuk syurga 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Hadis ni ada pelbagai macam riwayat dan juga macam-macam dari aspek matanya lah. Dia ada yang sebut 500 tahun, ada yang sebut 40 tahun. Yang penting adalah orang-orang miskin akan mendahului orang-orang kaya dalam mereka masuk syurga nanti. Sebab-sebabnya nanti kita akan bincangkan, tapi kita cari dulu. Jadi ramai yang cari menggunakan fuqara, betul? Menggunakan perkataan cari fuqara ni. Jadi kaedah yang ketiga, ingat kita memilih perkataan yang dia punya key, kita kata keywordnya. Awak boleh saja cari muhajirin ataupun aghniya kan, orang-orang kaya, ataupun arba'in. Sebab arba'in ni banyak nanti. Jadi Ana lebih cenderung kepada kita cari fuqara, senang jumpa. Okay. Jadi Ana nak kongsikan takhrij yang telah dilakukan oleh sahabat kita. Okey. Awak nampak tak ni? Nampak Okey. Yang ini dilakukan oleh sahabat kita daripada Azhar, Muhammad Azhar bin Nusli. Yang Ana rasa masya-Allah cukuplah. Inilah kita panggil takhrij yang sempurna. Tapi digabungkan antara takhrij klasikal dan juga takhrij moden lah. Tapi pada awalnya beliau menggunakan satu takhrij yang kaedah yang ketiga. Jadi beliau ambil fuqara, boleh nampak semua? Fuqara, kemudian beliau buka buku Mu'jam Mufahras dan cari fa. Huruf fa. Bila beliau buka huruf fa ni, ini jilid ke berapa? Dia letak di sini, ada jilid tak? Jilid ke-15. Di sini jilid ke-15. Jadi bila buka jilid ke-15, sebenarnya kita cari dekat fa lah. Bila fa tu nanti jumpa fa alif, fa ta begitu kan, nak sampai fa qaf tu. Kita perlu tahu alif ba ta sa jim ha ha begitulah. Jadi fa alif, fa ba, fa ta, sampailah kita akan jumpa fa dengan qaf. Jadi di sini fa dan qaf, fuqara. Bila dekat fuqara ni dah boleh nampak lah dekat bawah ni. Betul-betul dekat bawah ni. Fuqara dia ada yang nombor 1, hadis 1, hadis 2, hadis yang ketiga, hadis yang keempat ni dekat bawah ni. Jadi dia dah beliau pun dah enlarge kan, dah zoom kan. Ni hadisnya. Inna fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya yawmal qiyamah ila al-jannah bi 40 kharifah. 40 tahun. Okey. Bila kita dah jumpa dalam Mu'jam Mufahras, kemudian samalah ramai yang dah tahu lakukan. Jadi di sini ada mim. Mim ni Muslim Betul?
Semua setuju sama mim ni Muslim. Bila dah kita jumpa Muslim, kita perlu cari dulu dalam bab ataupun dalam kitab Sahih Muslim tu, dia dalam satu kitab ataupun bab besar dia adalah Zuhud war Raqaiq. Cari ni dulu. Sebab dalam Muslim banyak bab atau banyak kitab dekat situ. Dan kemudian baru awak cari nombor-nombor hadis ni lah. Kemudian bila dah jumpa, ni dia disebut di sini, bab Az-Zuhud war Raqaiq mim Muslim, nombor hadis yang inilah. Jadi dah highlightkan semua kan. Okey. Kemudian beliau buka Sahih Muslim. Ini beliau yang lakukan tau. Bukan Ana yang compile. Beliau yang compile kan. Masya Allah. Okay, kemudian cari bab tu dulu. Yang ini. Pergi ke indeksnya. Kemudian cari Kitab Az-Zuhud war Raqaiq. Indeks selalunya page yang last. Yang terakhir. Barulah nanti disebutkanlah muka surat berapa untuk kitab yang ini. Mana anda tahu Zuhud war Raqaiq rujuk kepada yang tadilah. Mu'jamul Fahras kan dia kata hadis ni ada dalam Muslim bab yang ini. Bila buka Muslim cari bab ni akan jumpa hadis ni. Nombor 2979. Okey, boleh Okey. Maka di sini kita jumpa hadisnya dekat bawah. So 2979 kadang-kadang kita tengok ustaz lain ustaz hadisnya baca habis. Ini tak ada berkaitan dengan fuqara dan muhajirin juga. Tak ada baca lagi dekat bawah. Mungkin hadis yang 2979 yang ini juga. Okey, sambung. Baru dekat bawah ni kita akan jumpa inna fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya. Jadi kita dah jumpa betul lah takhrij dalam Sahih Muslim. Jadi kalau dia Sahih Muslim perlu kita takhrij lagi tak dia punya status? Tak perlu kan? Sebenarnya dah tak perlulah. Tapi kalau awak nak takhrij satu persatu, boleh rijalnya. Kan, daripada Abu Abdul Rahman. Jadi beliau pun takhrijkan sanadnya sekali. Sanad penuhnya. Okay, daripada Rasulullah. Kemudian beliau, inilah, lihat balik sanad. Okay, memandangkan hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, kita ambil kira ianya sahih. Boleh Okay, jadi ini yang telah beliau lakukan. Okay, kemudian beliau takhrij dengan menggunakan yang ini nanti kita akan belajar lah. Ana rasa pun Ustaz Rizhan ada ajarkan kan guna satu website ni yang mana kita boleh takhrij, kita boleh dapat tahu siapa perawinya dan sebagainya lah. Dan ini pun Ana guna juga. Dan kita pun akan belajar jugalah. Jadi kalau nak cari, kalau tak menggunakan internet, maka kita perlu buka buku rijal. Buka buku perawi-perawi yang mana telah dihimpunkan oleh ulama-ulama hadis tentang perawi tersebut. Contoh kita dah belajar kan masa zaman modul jarh wa ta'dil. Ada kitab-kitab athiqat, ulama-ulama hadis yang telah dipuji, himpunan-himpunan ulama-ulama ataupun perawi-perawi dan juga perawi-perawi yang dikritik. Itu kalau nak ikut buku lah. Tapi kita perlu tahu zaman dulu tak ada internet. Jadi ni tak aci lah. Yang ini. Tapi kalau siapa nak guna boleh. Okay, dan ini websitenya lah. Okay. Kemudian dah dijumpa. Awak boleh tekan saja takhrij. Di sini ada takhrij. Mana? Okay, dekat atas tu ada takhrij. Kemudian dia akan keluar lah riwayat-riwayat siapa. Dan kemudian beliau pun letakkan hadis ini diriwayatkan oleh ini semua. Muslim, Ibn Hibban, kemudian ada dalam Al-Hakim, dalam Mustadraknya, Nasai dalam Al-Kubranya, Sunan Al-Kubra dan yang lain-lain lah. Boleh setakat ni? Ini cara klasikal digabungkan dengan cara moden. Okay. Tapi jangan stres-stres tau. Cakap ustaz nanti macam mana exam? Kita kena takhrij ke? Tak ada, exam tak perlu takhrij. Kalau takhrij awak nak bawa buku ke nak macam mana nanti? Nak bawa PDF semua kan. Jadi kita buat ni lah, kita lakukan di sini. Nanti examnya tu dia lebih kepada teori-teori sajalah. InsyaAllah sesi yang terakhir nanti Ana kongsikan apakah perkara-perkara yang perlu kita belajar untuk exam. Jadi jangan stres sangatlah. Yang penting kita tahu takhrij. Akhir sesi yang penting kita tahu keluarkan hadis. Dan cek hadis tu sahih ke tidak. Okey, boleh setakat ni ada pertanyaan, soalan? Yang lain? Okey, kalau tak ada soalan Ana, kenapa Nabi kata orang miskin itu mendahului orang kaya?
Kalau gitu kita tak nak jadi orang kaya lah Ustaz. Nak masuk syurga dulu. Kan? Orang kesemut gitu. Betul tak? Tapi ada hadis-hadis pula menganjurkan kita menjadi kaya. Lihat kepada ahwal keadaan sahabat-sahabat semua kaya-kaya kan, Masya Allah. Ada sahabat yang miskin lah. Saya nak tukar dulu. Okay. Jadi apa pendapat awak? Sebelum kita sambung, macam mana sebagai student of hadis, macam mana awak nak jelaskan, nak syarah hadis? Awak ada modul syarah hadis tak? Fiqh hadis. Jadi kita kalau nak mahir dalam hadis, kita perlu ada banyak komponen dalam ilmu hadis tau. Kita perlu mahir dalam jarah ta'dil, dalam rijal, dalam takhrijul hadis, kemudian dalam ilmu mustalah hadis, ulum hadis, syarah hadis dan sebagainya. Jadi bila dah ada semua, insya-Allah kita dapat dapat faham hadis tu dengan baik. Okey. Nak tanya ni, ada tak nak kongsikan kenapa orang miskin masuk dulu? Boleh kongsikan di ruangan chat kalau tak nak unmute. Selalunya, Assalamualaikum Ustaz ya. Biasanya orang-orang yang dalam kesusahan, kepayahan, dalam segi harta, dia akan merayu meminta pada Allah, selalu akan mengingat Allah. Dan Allah suka jika hamba-Nya meminta padanya dan memanggil-manggilnya. Begitulah pendapat saya Ustaz. Okey, ada satu pendapat dan Ana pun setuju juga. Tapi bukan itu saja jawapannya, dia ada poin-poin yang lain. Takut-takut nanti orang kata pula orang kaya kira dia tak tak merayu dan dia tak berdoa lah. Kan? Tapi itu antaranya, betul. Itu antaranya. Naam. Ustaz, harta adalah merupakan amanah. Jadi dia adalah salah satu yang akan ditanya esok. Lagi banyak harta kita, maknanya lagi banyak pertanyaan ke atas apa yang dibuat kepada harta yang kita ada. Kalau orang miskin hartanya sikit, soalannya pendek lah. Kalau hartanya banyak, soalannya banyak lah. Okey, bagus perkongsiannya. Okey, betul. Itu antara poin yang lain juga. Anda setuju. Okay, daripada Akhi Juraimi ada kongsikan, dan bagi orang yang kaya akan diperincikan bagaimana dia menggunakan kekayaannya. Samalah. Okay, jadi satunya betul kerana orang miskin mereka kurang hartanya, tetapi orang miskin di sini adalah orang miskin yang beriman lah. Orang yang miskin yang beriman, yang saleh, yang bertakwa, yang mereka tidak dapat rasa kenikmatan dunia. Maka antara para ulama hadis mengatakan Allah memberikan mereka peluang untuk merasakan syurga dahulu. Mungkin sebelum ini mereka tak dapat rasa rumah yang mewah kan, kekayaan, makanan yang lazat dan sebagainya. Jadi Allah berikan peluang dahulu. Bukannya maksudnya orang kaya tak masuk syurga, cuma lambat sedikit lah, lewat sedikit. Dan alasannya yang tadi betul, kerana orang miskin itu hartanya kurang, orang kaya hartanya lebih dan perlu lebih banyak dihisap, ditanyakan kan, daripada mana dia peroleh kan harta tu, ke arah mana dia belanjakan. Kan dia ada kemewahan dari sudut gadget. Mungkin orang miskin tak ada gadget kan, tak ada handphone, tak ada laptop, tapi orang kaya dapat peluang untuk beli laptop. Apa yang dia lakukan dengan laptop tu? Ya kan? Kemudian dia buka Facebook, dia buka IG dan sebagainya, maka nanti apa yang ada dekat IG, Facebook semuanya akan dipertanggungjawabkan lah. Jadi itu yang para ulama mengatakan orang kaya itu banyak perkara akan dipersoalkan lah, ataupun ditanyakan. Yang penting kita dianjurkan untuk menjadi kaya dan mampu supaya kita dapat membantu orang yang tidak tidak begitu kaya lah. Kemudian berhati-hati dengan harta yang kita ada. Yang penting halal, diberkati dan diridai, insya-Allah. Okey, baik. Jadi boleh kita sambung untuk pagi ni. Sebentar Okey. Okay, jadi insya-Allah kita akan sambung kaedah takhrij yang seterusnya, iaitu keempat dan kelima kalau boleh, sebab minggu hadapan kita akan lakukan yang terakhir, takhrij menerusi internet dan aplikasi. Okay, yang keempat sebenarnya dia ada pecahan lah. Takhrij menerusi kaedah mengetahui tajuk, isu dan tema hadis. Kemudian ada ulama dia
mereka bahagikan ataupun pecahkan. Yang kelima, sepatutnya mengenal pasti sifat yang terdapat pada sanad dan matan. Tetapi buku menyatukan bab ni menjadi satulah. Kita melihat kaedah, mengetahui kaedah takhrij itu, tajuk, tema dan juga mengenal pasti sifat dia. Kemudian yang kelima, kita cuba untuk takhrij cara membuat penelitian terhadap perihal hadis dari sudut matan dan sanad. Okey. Jadi kita masuk kaedah yang keempat dahulu. Ana jelaskan sedikit. Jadi kaedah takhrij hadis mengenal pasti topik ataupun tajuk ataupun tahu maksud. Ataupun tema lah, isu dan tema. Jadi muka surat 90, siapa yang ada kitab, makna yang terkandung dalam sesuatu hadis seperti topik iman, akidah, ibadah, muamalat, munakahat, hal-hal wanita, harta pusaka, akhlak, sirah, sejarah, peperangan dan sebagainya. Jadi kita tahu topik dia. Kita perlu kita tak tahu perkataan mungkin, tetapi kita tahu topik dia. Kita tahu tema dia. Sebenarnya dia berkaitan dengan apa? Okey, baik. Sebentar Okey, jadi kaedah ini digunakan ketika pengkaji hanya mengetahui maksud hadis tersebut tanpa mengetahui lafaznya. Contoh mungkin Ana cuma tahu berkaitan dengan iman saja. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan baik dan senyap. Ataupun senyap, kan Nabi kata kan. Dan kita tahu dia berkaitan dengan iman lah. Jadi kita nak cari tentang iman. Konsep-konsep iman kan Nabi pernah jelaskan tentang iman, begitu maksudnya. Dan kita tak tahu lafaz secara spesifik satu persatu dalam matan hadis tu. Jadi dia agak rumit sedikit lah. Bagi orang yang tak mahir dalam bahasa Arab, maka dia susah sikit. Kaedah ini memerlukan pengkaji memikirkan seterusnya mengeluarkan isu-isu atau tema-tema yang terdapat dalam hadis. Okay, kemungkinan sesebuah hadis mengandungi beberapa isu dan tema. Dan kaedah ini merupakan antara kaedah yang sukar untuk diaplikasikan. Dan tak ramai orang menggunakan kaedah ini sebab susah nak jumpa. Sebab kita cuma andai sahaja dan kita cuba tahu maksudnya sahaja. Tak tahu lafaz. Dan hanya keluarkan isu-isu dan perlu fikirkan temanya dan juga topik-topiknya. Okay. Kemudian di antara perkara penting yang perlu dilakukan untuk melakukan kerja takhrij dengan menggunakan kaedah keempat ini adalah seperti berikut. Pengkaji hendaklah terlebih dahulu menentukan tajuk atau beberapa tajuk yang munasabah, yang sesuai, kan yang kena ataupun yang logik, yang mungkin relevan, diletakkan sebagai tajuk hadis mereka. Jadi macam tadi Ana katakan, Ana tahu dia berkaitan dengan iman. Dia berkaitan dengan iman. Ataupun dia berkaitan dengan apa lagi? Dia berkaitan dengan hukum hakam sebagai contoh. Kan berkaitan dengan sujud sahwi. Jadi begitulah, kita tahu tema dia tentang sujud sahwi. Tema dia tentang lupa solat. Tema dia tentang contoh faraid, begitu. Dan topik saja kita tahu. Jadi kita nak hadis-hadisnya. Okay. Kemudian setelah tajuk ditentukan, langkah kedua ialah mendapatkan sumber-sumber rujukan yang disusun berdasarkan tajuk-tajuk yang kita hendakkanlah, yang kita inginkan. Jadi kalau kita bincangkan tentang genre sebagai contoh kan, genre ataupun tentang tema ataupun tentang topik, kan dia luas kan? Luas sangat. Jadi kita perlu tahu, ni lagi satu untuk pengkaji ataupun pentakhrij, mereka tahu jenis-jenis buku ataupun jenis-jenis kitab. Kan kita dah belajar sebelum ni jenis-jenis kitab untuk takhrij, yang ini jenis-jenis buku hadis. Jenis-jenis buku hadis. Contoh sunannya, musnadnya, jami' sahihnya, buku-buku tentang berkaitan dengan hadis-hadis hukum, himpunan hadis-hadis hukum sahaja.
Jadi memang dia perlu tahulah apakah senarai kitab-kitab itu dan konsep ataupun tema bagi kitab tersebut. Okey, kan dia agak susah sikit kan. Jadi setelah itu pastikan ia terletak pastikan ia terletak di bawah kitab dan abwab. Dan kemudian mencarinya di bawah tajuk-tajuk kecil. Okey. Jadi bila kita dah dapat tahu buku mana, buku yang mana, tajuk apa dulu, kemudian rujuk buku yang sesuai, kemudian dah dapat buku sesuai itu, kita perlu lihat bab apa. Abwab tu maksudnya bab lah. Bab-bab yang sesuai, tajuk-tajuk kecil dia. Okey? Boleh? Jadi inilah kaedah yang ketiga, iaitu berkaitan dengan topik. Okey, boleh. Jadi ana ingatkan kembali. Jadi kaedah ketiga ke keempat? Masa kaedah keempat kan? Kaedah keempat. Maaf ana silap di atas ni. Okey. So, jadi kita lihat sebagai contoh, ini contoh saja. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Contoh hadis ni lah. Ataupun mungkin kita tak tahu pun dia punya lafaz satu persatu, tetapi kita cuma tahu tentang iman kan. Jadi ini topik apa? Kalau awak cari tentang topik apa? Tidak beriman salah seorang di antara kalian hinggalah menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya daripada ataupun kepada anaknya, bapaknya dan seluruh manusia. Bab iman, Ustaz? Dia bab iman kan? Ataupun awak kalau ada yang lain, mungkin awak nak kata macam, ada tak satu bab yang mana berkaitan dengan cinta Nabi? Kan? Yang mana orang itu lebih dicintai. Menjadikan aku lebih dicintai. Maksudnya berkaitan dengan tema dia, kita sayang Nabi. Lebih daripada segalanya. Kan di sini Nabi nak sebut tentang la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang tu. Maksudnya bukan beriman dia terus kafir, bukan. Maksud tidak sempurna iman seseorang yang mana sehinggalah kalau nak sempurna tu antara iman tu dia ada banyak pecahan kan. Ada 70, 60 begitulah. Kemudian antaranya adalah perlu sayang Nabi melebihi kecintaannya kepada anak, bapaknya dan seluruh manusia. Okay, jadi itu topiknya lah yang kita ingin cari. Okey, boleh? Jadi kalau di sini, kalau Ana lah cakap, kalau tanya Ana, kalau nak guna hadis apa, nak guna buku apa, pertama sekali Ana dapat umum begini berkaitan dengan iman, Sahih Al-Bukhari lah. Sebab siapa yang biasa dengan kitab Sahih Al-Bukhari, kita tahu Sahih Bukhari, bab yang kedua adalah berkaitan dengan iman. Bab yang pertama berkaitan dengan permulaan wahyu, badil wahyi. Yang kedua adalah tentang iman. Jadi bila Ana lihat iman sahaja, kita akan directly rujuk kepada Sahih Al-Bukhari dan rujuk kepada yang kedua lah, ataupun bab yang kedua tu. Bab yang kedua tu. Okay, Ana cuba tolong Ana cuba lihatkan awak semua. Jadi Ana cuba buka Sahih Al-Bukhari dulu. Okay, sebentar Kalau Sahih Al-Bukhari, sebentar. Books 4. Okay, ini Ana tutup. Ana kongsikan. Okay. Dia boleh nampak Ana kongsikan ni. Sudah banyak benda ni. Tutup dulu. Okay, jadi Ana buka Sahih Al-Bukhari dahulu. Sahih Al-Bukhari. Okay, jadi ini Sahih Al-Bukhari. Ana tahu semua kenal. Dan ini pun diletakkan dalam satu jilid. Satu buku. Okay, dan dia banyaklah. Okay, kemudian kita cari, kalau awak nak buka Fahros terus boleh, bawah sekali kan, dia punya indeks dia dekat bawah ni lah, tunggu serat bawah sekali. Jadi ini dikata Fahros Al-Mawdu'. Ini adalah indeks ataupun kontennya mengikut mawdu'at ni, tajuk-tajuk lah. Jadi awak lihat yang pertama adalah dalam Sahih Al-Bukhari, Badil Wahyu. Kita tak nak ni kitab permulaan wahyu diturunkan kepada Nabi. Yang ini berkaitan dengan Gua Hira semualah. Yang ini kita nak yang kedua ni, Kitabul Iman.
Jadi Ana tahu tajuk dia, kemudian Ana tahu buku mana Ana nak rujuk. Ana cuma tahu tentang iman saja. Iman saja. Kemudian di dalam hadis ni, melalui hadis ni kan Ana kata tadi berkaitan dengan cinta Nabi kan. Ada tak iman kemudian dia berkaitan dengan cinta Nabi Muhammad? Siapa yang dah biasa dengan Sahih Al-Bukhari dia akan tahulah ada dekat dalam. Kita tengok satu tentang rukun Islam, kemudian tentang perkara-perkara iman, Muslim dengan orang Islam mesti kita jaga lisan, tangan-tangan kita semua perlu jaga di kalangan orang Islam. Okey, yang ini nombor 8. Bab yang ke-8 di bawah bab Kitab Al-Iman. Boleh faham setakat ni Kalau tak boleh maklumkan. Jadi di sini ada hubbur Rasul, sayang Rasul. Ialah daripada keimanan. Jadi kita cuba buka ni dulu. Rasanya ada di situlah. Jadi muka surat 14. Jadi ini mesti yang awal-awal. Jadi kita tengok, kita pergi atas, kita buka muka surat 14. Ini awak bayangkan kalau tak ada internet lah. Awak cuma ada buku Bukhari saja dekat tangan. Okay, jadi Kitabul Iman. Jadi 14 ni. Jadi bab hubbir Rasul, bab berkaitan dengan sayang Rasul, iaitu ia daripada iman lah. Okay, kemudian di sini ada tak hadisnya? Ni. Jadi ana bulatkan, ini hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Cuba kita compare kan, sama tak? Sama kan? La yu'minu ahadukum. Dengan yang ini, la yu'minu ahadukum. Tidak berimanlah seseorang ataupun tidak sempurnalah iman seseorang itu sehinggalah dia menyayangi aku lebih daripada dia sayang anaknya, ibu bapanya dan juga manusia sekalian. Okey, boleh? Jadi kita dah jumpa lah. Kita dah jumpa dalam Sahih Al-Bukhari. Okey, ada komen dalam bab ni? Okey. Tapi perlu mahir dalam bahasa Arab kan? Itu satunya lah. Kalau nak cari. Okey, boleh. Ada apa-apa yang nak tanya? Selepas ni kita akan lihat cara ataupun cari hadis-hadis yang lain. Okey. Jadi ini adalah kaedah yang keempat, iaitu kita menggunakan cara tema. Kita tahu temanya, kita tahu isunya berkaitan dengan iman dan sebagainya. Jadi kalau tanyakan kepada Ana tadi rujuk Sahih Al-Bukhari. Kalau awak nak rujuk Sahih Muslim pun boleh, sebab kitab-kitab ini adalah kitab-kitab Al-Jawami' kita panggil. Kan kita tahu kitab hadis ada pelbagai macam kitab hadis kan, ada sunan, ingat lagi tak? Ada musnad, ada muwatta, ada jawami', ada jami'. Jadi apa beza jami' dengan sunan? Siapa boleh maklumkan kepada Ana? Macam jami' itu maksudnya Sahih Al-Bukhari dinamakan sebagai jami' lah, Jami' Al-Bukhari. Apa beza? Sunan Tirmizi dengan Jami' Bukhari. Ingat lagi tak? Kalau Jami' dia adalah dia himpunan semua kan? Dia gabungkan semua. Dia gabungkan semuanya. Kalau sunan, ingat sekali lagi kalau sunan selalunya macam Sunan Nasa'i, Abu Daud, semua ini akan himpunkan mengikut fikih, hukum hakam dulu. Jadi tadi kita tak nak berkaitan dengan hukum kan, hadis tadi kita tak nak hadis hukum, kita nak hadis tentang iman, tentang akidah. Jadi bila akidah saja dia dah keluar daripada hukum hakam biasa, bukan berkaitan dengan solat, puasa, haji, dia akidah lain kan. Jadi boleh rujuk jawami' lah. Kitab Sahih Bukhari antaranya. Okey. Okey, boleh. Yang nak cuba yang ini tak? Kita cuba. Okay, contoh hadis berkaitan dengan Nabi SAW suka bila dah sampai ke Madinah. Anna Nabi SAW kana idza qadima min safar فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. Maksudnya bahawa Nabi SAW apabila pulang dari pemergiannya lah ataupun bepergian dan melihat dataran tinggi ataupun tembok-tembok yang tinggi di Madinah,
Semasa Nabi nak pulang ke Madinah, bila daripada jauh Nabi nampak bangunan-bangunan di Madinah tu, Nabi naik kuda kan. Beliau akan mempercepatkan unta beliau. Di sini ada sebut unta, dabbah di sini boleh jadi unta, boleh jadi kuda lah. Ya, yang penting dia binatang yang boleh dinaiki. Yang 4 kaki dabbah. Kemudian beliau dan bila menunggang haiwan lain, beliau memacunya kerana kecintaan kepada Madinah. Okay, kalau awak lihat berkaitan dengan isu apa ni? Ini susah sikit. Tapi tak apa, kita sama-sama kita cuba. Dia tema topik dia tentang apa? Safar. Okey, tentang safar. Ya, ada yang nak cari tentang Nabi bersafar. Tapi dia ada lagi spesifik lagi. Madinah. Okey, Madinah. Okey, bagus. Madinah. Setuju semua? Okey, kemudian kalau Ana lah, Madinah, kemudian berkaitan dengan Nabi cinta. Okay, Nabi bermusafir, kemudian Nabi cinta kepada Madinah. Jadi kalau orang yang biasa belajar hadis, dia akan tahu dalam hadis Bukhari ada berkaitan dengan kelebihan Madinah. Why not kita cari dekat sana dulu? Kelebihan Madinah. Dia ada kelebihan Mekah, ada kelebihan Madinah. Hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan Madinah. Okey. Boleh. Okay. Topik apa tentang Madinah. Jadi kalau awak nak cari, okey, sebentar Mana dia? Okey. Jadi kalau Ana nak buka Sahih Al-Bukhari, Ana akan cari yang ini Mana dia? Ana tukar dulu. Jadi kita cuba cari yang ini, yang lain kita cuba, nanti awak cubalah. Okey, kita share, Ana tukar dulu. Okey, jadi Sahih Al-Bukhari yang ini, sekali lagi awak boleh pergi ke fahrosnya ataupun pergi awak cari kelebihan Madinah. Itu pun memerlukan masa lah untuk cari kelebihan Madinah. Tapi Ana dah carikan. Okay, sebentar Okay, jadi di sini di Fahros 1890. Okay, sebentar. Boleh nampak 18. Lagi bawah dulu. Okay. Jadi kalau kita tengok satu-satu kan, kita akan jumpa yang ini. Kitab Fadail Madinah. Dia satu bab iaitu berkaitan dengan kelebihan Madinah. Ini Sahih Bukhari ni. PDF Sahih Al-Bukhari. Jadi di sini ada kelebihan Madinah. Kita tak nak kelebihan Mekah. Kita nak cari dalam kelebihan Madinah. Jadi kita tengok bawah dia. Ataupun awak boleh terus pergilah ke muka surat 450 begitu. 450. 454. Ataupun ada bawah lagi tak? Okey, mungkin yang inilah berkaitan di sini 454. Jadi kita cuba buka muka surat 454 berkaitan dengan kelebihan Madinah. 454 yang ini. Okey. Jadi jumpa tak? Okay. Hadis nombor berapa? 1886. Okey, Pak, sebentar ni. Jadi di daerah sinilah. Okey, ni berkaitan dengan Madinah. Okey, jadi ini hadisnya. Haddasana Qutaibah, haddasana Ismail bin Ja'far, semualah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qaddama min safar, sama kan? Sebentar kita simpan dulu. Okay, jadi yang ini. Okey. Idza qadima min safarin, fa nazara ila judaratil Madinah. Begitu. Fanazara ila judaratil Madinah au du'a rahilatahu. Samalah. Ya, au du'a rahilatahu. Jadi anda dah jumpa dia adalah hadis yang nombornya 1886 dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi it's very technical yang ini dan anda rasa tak ramai orang akan guna kaedah ini sebab dia agak susah sikit. Perlu mahir dalam banyak aspek baca Arabnya satu. Kemudian berkaitan dengan nak kena tahu kitab Sahih Bukhari itu sendiri ada bab-bab apa kan, kemudian berkaitan dengan nak tahu tema dia. Jadi banyak kerja lah.
Why not kalau kita cari sahaja dalam buku Mu'jam Mufahras kan? Contoh Ustaz, senang kita guna kaedah yang minggu lepas Ustaz. Betul tak? Kita cari Madinah ke, Judarat ke kan. Tapi itu kita tahu dia punya lafaz je. Sekarang kita tak tahu lafaz. Kita cuma tahu berkaitan dengan Nabi pulang ke Madinah, Nabi bahagia, Nabi happy kan. Itu saja kita tahu. Okay. Boleh insya-Allah. Ada pertanyaan, soalan buat masa ni? Okay, tak ada ya. Okay, kita ada 15 minit. Okay, jadi itulah satu cara, kaedah yang keempat, bila kita tahu satu tema ataupun kita tahu topiknya tetapi kita tidak mengetahui perkataan ataupun lafaznya lah. Okay. Kalaulah dia berkaitan dengan hukum, kan hadis tadi semua bukan berkaitan dengan hukum kan? Yang tadi yang kita baru cari itu dia berkaitan dengan hadis-hadis iman, hadis-hadis cinta, hadis Madinah sebagai contohlah. Kali ini kalau kita nak hadis tu berkaitan dengan hukum hakam, maka dia ada kitab-kitab hadis yang sebut tentang hukum hakam. Kan dia himpunan hadis-hadis hukum. Tapi yang ini semuanya buku-buku hadis-hadis hukum yang mana dia bukan sumber asal. Dia adalah sumber separuh asal ataupun syibuhul asal. Ingat sekali lagi, kalau asal adalah hadis-hadis yang dirujuk terus dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan sebagainya. Itu kitab-kitab hadis asal. Kalau hadis-hadis yang separuh ataupun menyerupai asal adalah seperti inilah, himpunan sahaja hadis-hadis hukum. Contoh kita nak cari tentang berkaitan dengan hukum lah. Okay, tapi nanti dulu, ini semua buku-buku tentang hadis-hadis hukum. Himpunan. Antaranya Umdatul Ahkam ni kan. Umdatul Ahkam. Siapa pernah dengar? Mana yang awak pernah dengar? Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Talkhis Al-Habir, Al-Muntaqa fi Al-Ahkam. Ada yang pernah dengar tak? Ke tak pernah? Mana? Bulughul Maram. Yes. Yang lain? Tak pernah dengar semua ni? Giling tak pernah, angguk ya? Tak pernah. Mufti Rohana? Saya pernah dengar 2 saja. Bulughul Maram. Dan Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah syarah kepada Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini adalah himpunan hadis-hadis hukum. Orang-orang Melayu dia tak akan baca buku ni lah. Selalunya akan beli macam ensiklopedia buku kan. Contoh macam ni, tebal ni. Kan ini ensiklopedia buku ni. Yang itu yang Muhammad Muhyiddin ada. Okay, yang ini pun bagus juga, himpunan ensiklopedia hadis-hadis hukum. Memang tebal lah. Sebab dia semua hadis-hadis hukum saja. Tapi kalau nak Bulughul Maram memang ada lah kan. Contoh yang masyhur, ini sama ke yang enta guna? Yang ini warna merah sama. Jadi ini yang biasa orang Melayu kita pun di masjid-masjid pun baca Bulughul Maram, memang famous lah. Jadi selalunya di masjid-masjid sebagai contoh kita akan bacakan hadis-hadis tentang hukum menggunakan Bulughul Maram. Okay. Jadi ini jenis kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis hukum. Jadi kalau kita nak cari hadis tentang hukum, awak akan terus diarahkan kepada buku-buku ini. Tak leceh. Jadi kadang-kadang kita bosan-bosan kan nak tahu tentang hukum hakam, boleh rujuk buku-buku ni lah. Okay, boleh setakat ni? Berat Pagi-pagi dah berat InsyaAllah khair. Okay, jadi ini antaranya lah. Antara kita ada di sini Umdatul Ahkam kan, Muntaqa, Muqarrar, ini semuanya buku-buku hadis-hadis hukum kita panggil. Okey. Okey, baik. Sebentar ini hadis tentang apa? Okey. Siapa boleh cari hadis ni? Contoh tadi kita dah sebutkan kitab-kitab tentang hadis-hadis hukum. Jadi bila contohlah kita ada satu tema yang kita nak cari hadis tu berkaitan dengan Nabi pernah terlupa solat
kan, solat 4 rakaat, Nabi solat 2 rakaat kan dalam solatnya. Kemudian selepas Nabi dah selesai solatnya tu, Nabi pun bersandarlah dengan tongkatnya kan. Nabi sandar begitu dengan Nabi memegang tongkat tu. Kemudian sahabat pun macam pelik begitulah. Macam pelik, solat ni dah dikosarkan ke menjadi 2 kan. Kemudian barulah Nabi SAW bila bertanya kepada sahabat lain mengatakan ya, kurang kali ni Nabi SAW solat. Ya, anak bacakan sedikitlah Salla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni yang ada kongsikan okey. Okey sikit. Jadi ini berkaitan dengan hadis hukum sebagai contoh. Okey, sebentar Ya, hadis-hadis hukum. Mana dia? Okey. Jadi yang menceritakan ini adalah Yazid bin Ibrahim mengatakan Nabi SAW ke Abu Hurairah menceritakan yang masa Nabi SAW mengimami kami pada waktu solat zuhur hanya 2 rakaat. Kemudian Nabi memberi salam SAW. Lalu beliau mendekat ke sebatang kayu dan sandarkan di masjid sambil meletakkan tangan beliau di atas batang kayu tersebut. Okay, pada waktu itu di antara mereka terdapat Abu Bakar, Umar. Keduanya merasa segan untuk menegur Rasulullah SAW dan orang-orang segera keluar masjid sambil berkata, apakah solat ni dah dikasarkan, telah diringkaskan daripada 4 menjadi 2 kan. Kemudian di antara mereka juga dapat seseorang lelaki itu dipanggillah oleh Rasulullah SAW. Kemudian adakah betul, mereka tanya dululah Nabi SAW dan Nabi pun bertanya adakah betul, yang lain kata ya. Kemudian itu Nabi pun takbir, kemudian Nabi solatlah dan Nabi sujud dengan sujud dalam solat tu. Maksudnya Nabi solat tambah 2 lagi rakaat, kemudian selepas Nabi tambah 2 rakaat, Nabi sujud sahwi. Nabi sujud sahwi 2 kalilah kan. Jadi bila kita nak hadis begini, kita tahu temanya, jadi dia berkaitan dengan sujud sahwi kan. Kita ingat-ingat adalah satu cerita yang mana Nabi terlupa kan. Pernah Nabi terlebih dalam solat rakaatnya, pernah Nabi terkurang rakaatnya kan. Okay, kita nak cari hadis tu. Jadi kalau awak nak cari tentang rakaat, solat, sujud sahwi, cari dalam buku-buku hadis ahkam, hadis hukum. Bulughul Maram ke, Umdatul Ahkam ke kan. Jadi di sini bila berkaitan dengan Nabi takbir, kemudian Nabi sujud kan 2 kali, rakaataini, begitulah. Yang penting kita cuba cari dalam kitab-kitab begini yang warna merah ni, kalau awak ada bahasa Melayu ke kan. Yang penting kitab hadis hukum lah. Dan kita cuba cari ada tak dalam bab sujud sahwi, akan jumpa ke tidak. Okay, boleh kita cuba cari, kemudian kita boleh rehat Okay, jadi Ana tunjukkan kita cari dalam kitab hadis hukum. Okay, sebentar share. Okay, maaf. Mana ni? Okay. Okay, ini kan betul Okay, jadi Ana buka dulu hadis. Buku dia Ana belum buka. Mana dia? Okay. Kita cuba cari dalam Umdatul Ahkam. Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam adalah kitab hadis hukum lah. Kitab hadis hukum. Dan kalau kita lihat ke bawah sekali, contohlah kita nak cari dalam bab sujud kan, dalam bab solat sebagai contoh. Solat, jadi perlu carilah. So, okay, ni fahrasnya, ini adalah kontennya, okay, indeksnya. Ini semua kan hadis-hadis hukum kan, maka dia mulakan dengan toharah dululah. Bab air, bab siwak kan. Kemudian bab mandi, junub, tayamum, haid, solat. Sini dah masuk solat. Kemudian solat, kita cuba cari ada tak tentang sujud sahwi. Okay, ini salam, riba dah. Ini dah jual beli dah tertinggal dah. Jadi tasyahud, ni sujud bab sujudus sahwi Jadi muka surat 83.
Jadi kita cuba cari muka surat 83, jumpa tak hadis yang kita nak tu? Ni, bab sujud sahwi. Betul-betul hadis yang pertama ni. Kan? Fasalla bina raka'ataini thumma sallam faqama ila khashabah, samalah. Jadi yang diceritakan di sini Abu Hurairah yang ceritakan salla, awak tengok depannya, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai. Yang ini tadi salla bina, sama tak? Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi. Samalah. Ihda salatil ashi qala Ibn Sirin wasallam. Okey. Fasalla bina raka'atain ma'rudatin fil masjid. Jadi begitu. Sama lebih kurang. Jadi ada tak? Ada. Kalau awak dapat buku yang bagus, ini kitab Umdatul Ahkam. Sekali lagi, Umdatul Ahkam yang mana? Yang ini. Umdatul Ahkam. Okey, Umdatul Ahkam. Jadi daripada Al-Maqdisi lah. Jadi kalau yang bagus, kadang-kadang dia letakkan buku tu, dia akan takhrijkan untuk kita. Contoh yang ini kan, dah habis ni dia kata dekat sini nombor 2. Kita cuba cek. Nombor 2 pun dia ada kata hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini bawah ni Bukhari dalam kitab solat. Jadi kita boleh cari. Kemudian ada dalam mana lagi? Dalam Muslim. Kemudian dalam bab sujud sahwi. Dalam Abu Daud pun ada, Sunan Abu Daud pun ada. Tirmizi pun ada. Jadi kita boleh cek lah semua. Sebab buku yang kita ada ni adalah buku yang dia dah tolong takhrijkan. Sebab tu bila kita nak beli buku bagus, kita tengok depan dia dulu kan. Depan dia akan kata takhrij siapa. Okey, kalau macam ni, buku Melayu ni awak boleh nampak kan. Dia takhrij dekat sini, dia sebut, dekat sini pun tahqiq pun ada. Jadi kita dah senang lah. Okey, dekat sini Albani yang takhrijkan. Jadi kita boleh rujuk daripada sumber asal dia. Setakat ni boleh faham tak Ana buat? Boleh cuma dia itulah bagi Ana susah sikit kan kaedah ni. Dia susah sikit. Ke senang? Awak nak cuba tak? Ustaz, kalau misalnya kata tak gunakan Umdah Al-Hakam, boleh tak kita terus cari Bukhari macam yang Ustaz punya example tadi before this, then kita go to topic ibadah or something like that? Boleh tak kita start with that side? Boleh. Tapi Sahih Al-Bukhari perlu tahulah dia luas. Banyak sangat hadisnya. Sebab dia jamik kan, jamik ni himpunan semua. Dia tak fokus. Kan? Jadi kalau kitab-kitab Umdah ni dia lebih kepada fokus hukum. Bila kita dah jumpa, sebab dia bukan kitab asal tau. Yang ini bukan kitab sos asal. Ini syibuhu asal. Mudahkan kita untuk dapat tahu di mana asalnya nanti. Sebab tu kita lakukan begitu. Antara yang Ana minat juga Nailul Autar. Nailul Autar pun antara yang bagus oleh Syaukani, hadis-hadis hukum dan disyarahkan sekali. Okay, boleh, tapi walau bagaimanapun kalau kita dah jumpa, kan, contohlah awak cuma jumpa ini saja hadisnya, tetapi dia tak ada takhrij bawah ni. Tapi kita pun tak ada internet dan sebagainya kan. Maaf macam mana kita nak takhrij? Macam mana kita boleh tak kita ambil hadis ni sahaja tanpa kita cari daripada hadis-hadis yang lain? Maksudnya kita tahu hadis ni tema dia, kita dah cari, kita jumpa lafaz dia, matan dia, teks hadisnya. Kemudian kita kata okey, hukum dia ginilah. Sebab dia hukum tau. Bila hukum, dia boleh jadi makruh, boleh jadi hukumnya sunat, boleh jadi hukumnya wajib kan. Jadi kita perlukan komentar daripada ulama. Apa yang mereka faham. Sebab itulah Umdah, okay. Umdah ni, Umdatul Ahkam, buku daripada Maqdisi, hanya himpunan sahaja. Himpunan hadis-hadis hukum. Bulughul Maram adalah syarah kepada Umdatul Ahkam. Yang ini Bulughul Maram adalah karangan Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Kan Fathul Bari kan? Sama orang lah. Jadi di situ, kenapa kita perlu baca syarah hadis? Antaranya adalah yang mensyarahkan tu akan sebut, oh hadis ni telah dimansuhkan. Oh hadis ni ada yang perinciannya, hadis ni cuma umum saja. Dia akan maklumkan kepada kita yang hadis ini cara nak faham dia, dia memerlukan kepada hadis yang lain dan sebagainya, perlu himpunan dan sebagainya. Sebab itu kita memerlukan kepada syarah ulama. Jadi yang ini Bulughul Maram, sebab tu ramai yang baca Bulughul Maram adalah dia syarah kepada Umdatul Ahkam. Okey, boleh insya-Allah. Okey, jadi ini berkaitan dengan kitab
hadis yang himpun hadis-hadis hukum lah. Okey, baik. Okey, Ana rasa kita boleh rehat buat sementara. InsyaAllah selepas kita pulang daripada rehat, kita akan lihat kitab yang lain dan cara untuk mentakhrij bab-bab yang lain lah insyaAllah. Okey, kalau ada apa-apa awak boleh maklumkan di ruangan chat. Kita pulang jam 9 suku insyaAllah. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi sebelum kita berehat, kita dapat kongsikan beberapa perkara dan pada pagi ini fokus kita adalah kita ingin kongsikan 2 lagi kaedah ataupun 3 lagi kaedah kalau sempat mentakhrij hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi melalui tema ataupun tajuk dan juga melalui isu lah. Yang mana kita tidak mengetahui perkataan dan lafaznya tetapi kita tahu temanya dan juga tahu isu dan tajuknya. Okay, jadi tema yang kita dah bahaskan tadi mungkin berkaitan dengan solat, sujud, sahwi kan? Ataupun berkaitan dengan taat ibu bapa, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan zakat dan sebagainya lah. Jadi lihat kepada tajuk-tajuk yang khusus. Okey, baik. Jadi kita dah bincangkan kalaulah tajuk itu berkaitan dengan iman ataupun akidah, maka seeloknya kita boleh terus cari ke dalam buku sumber yang asal iaitu kitab Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Al-Muslim, Sahih Muslim, kerana kitab-kitab mereka adalah kitab hadis yang terbesar yang dihimpunkan semua hadis-hadis Nabi Muhammad. Maksudnya tidak peruntuk ataupun susunannya itu bukan mengikut susunan hukum. Tetapi ada buku contoh seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram ataupun kalau awak nak terus rujuk pada kitab-kitab asal, Sunan Nasa'i pun boleh, Tirmizi pun boleh, kemudian Sunan Ibn Majah, Abu Daud pun boleh lah. Itu semuanya kitab-kitab sunan kita panggil kan. Iaitu kitab-kitab yang disusun hadis-hadisnya mengikut susunan hukum. Pun boleh juga. Okey, baik. Jadi kalau awak lihat, Ana ada kongsikan di WhatsApp. Di situ ada 2 PDF. Nak tak kita lakukan bersama? Okey. Contohlah kalau awak nak hadis-hadis yang mana dia memberikan kita semangat ataupun hadis-hadis yang memberikan kita dorongan untuk membuat amalan-amalan tertentu. Yalah, kita kan orang-orang Melayu. Nah, orang-orang Melayu ni memang semangat nak buat amalan-amalan tertentu kan. Bukan orang Melayu sajalah, semua. Tetapi kalau ada macam contoh orang-orang kita yang nak lakukan amalan-amalan tetapi mungkin kita nak cek amalannya tu sahih ke tidak tu. Kan amalan-amalan dia semangat buat tu dia lakukan setiap bulan-bulan tertentu, bulan Rajabnya ke, bulan Ramadannya ke kan. Dia ada amalan-amalan tertentu. Maka di sini ada satu kitab yang baik yang dikarang oleh Al-Munziri. Nama kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Targhib ni adalah motivasi. Targhib wa Tarhib ni dia macam jenis hadis yang memberikan motivasi dan juga macam ancaman lah. Boleh dan tak boleh begitu. Tapi kebanyakannya berkaitan dengan hadis-hadis yang memberikan semangat ataupun dorongan lah. Itu yang lebih banyak lah. Boleh. Jadi motivasi, at-targhib, wa tarhib, ancaman. Himpunan hadis-hadis begitu. Okey. Jadi semua dah dapat PDF-nya? Dah ada. Ada kat WhatsApp. Okey. Jadi sekarang kita cuba cari hadis ini. Dalam kitab Targhib wa Tarhib, kita cari hadis ni. Apa maksudnya? Mesti faham dulu kan? Apa maksud ni? Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa bana Allah ta'ala lahu baitan fil jannah aw illa bana lahu baitan fil jannah.
Ya, okey, ana rasa ini dia repeat. Baitan fil jannah saja sampai sini ya. Okey, tak apa, boleh. Berkaitan dengan apa ni? Siapa nak agak? Agak dulu. Dia takhrij ni memang kita perlu agak-agak dulu. Awak nak cari tentang apa? Apa yang awak nampak dekat sini? Ini dah bantulah. Ada asyarah. Okey. Ini. Kita asyarah. Okey. Siapa faham hadis ni? Okay, hadis ni dia berkaitan dengan apa? Ana terjemahkan Nabi kata, tak ada di kalangan orang Muslim bila dia solat kerana Allah Ta'ala pada suatu hari 12 rakaat. Tatawu'an. Tatawu'an ni, tatawu' adalah solat sunat. Solat lebih. Ghaira faridah. Iaitu bukan fardu. Bukan wajib. Kecuali Allah akan membinakan untuknya rumah di syurga. Mahligai lah di syurga. Okay, jadi kalau awak tahu this kind of hadis, awak nak cari tentang apa? Tentang solat sunat. Solat sunat. Solat sunat. Okay, jadi kalau solat sunat, awak contohlah awak tak ada hadis ni, cuma dalam minda awak tu awak kata macam, saya nak masuk syurga lah. Ada tak benda-benda yang motivate kita untuk masuk syurga? Amalan-amalan yang boleh adakan rumah di syurga ke, senang masuk syurga. Jadi di situ buku-buku tentang targhib wa tarhib. Contoh, okeylah, kalau amalan tu benda-benda yang solat lah, solat. Jadi kita nak berkaitan dengan solat dan kita tak nak fardu, solat sunat. Jadi awak buka PDF tadi, kemudian awak cari bab solat sunat. Okay, kalau solat sunat dalam bahasa Arab, dia boleh banyak lah. Okay, antaranya dia boleh jadi solat tatawu', yang disebutkan dalam hadis ini, boleh jadi dia apa? Solat nafilah, solat lebih ataupun tambahan. Boleh jadi solat sunat. Solat sunat tak adalah sunat, memang tak ada ataupun solat qabliyah ke ba'diyah ke. Jadi ini antara perkataan-perkataan yang kita boleh cuba cari. Okay, dua ni dululah, ada tak? Ana beri masa. Ustaz, perkataan rawatib tu perkataan Melayu atau perkataan Arab? Boleh, rawatib Arab. Naam. Pun boleh juga. Rawatib. Okey. Solat qabliyah ba'diyah lah Okey. Jadi pun Ana boleh kongsikan. Awak cuba dulu. Ini apa? Sahih Bukhari. Sudah. Okey. Okey, jadi pertama awak perlu buat apa? Buka buku Targhib wa Tarhib, pergi ke indeks kan? Muka surat akhir ni. Awak cuba pergi muka surat akhir sekali. Tengok konten indeks ni. Jumpa tak? Ustaz, PDF yang Ustaz beri ni, dia ada bagi kita. Ustaz, saya dapat daripada komputer ni juga yang Ustaz bagi kan. Dia bagi pada kitab-kitab taharah, kitab solat. Gitu Ustaz Betul. Awak ambil yang targhib wa tarhib kan? Betul tak? Yang Ustaz bagi tu. Okey, betul lah. Jadi awak tengok bawah sekali. Cari dulu. Betul lah, yang inilah dalil maudu'at yang anda sebut. Sama kan? Taharah, solat. Okay. Ada apa lagi bawah dia tu? Itu sama, okey. Bawah solat? Nawafil, betul kan? Nawafil. Okey, jadi an-nawafil dia kata di sini, ingat tak tadi kita kan dah sebutkan, boleh jadi nawafil, boleh jadi kita nak cari tentang apa? Solat rawatib ke, nawafil ke, tatawu' ke. Okey, di sini ada nawafil. Kita cuba cek sini dulu, ada tak hadis yang kita nak inginkan tadi? Muka surat 8 Okey, kita tengok muka surat 8. Kita pergi atas.
muka surat 8. Okey. Kitabun Nawafil, satu bab ataupun kitab kitab ni bab yang besar lah, iaitu berkaitan dengan An-Nawafil. Jadi dia sebutkan di sini dulu Sadaqat. Sebentar mesti dekat bawah lah. Okay, sekejap. Okay, siapa jumpa maklumkan. Ustaz dekat page 222 Ustaz. Okey betul. Tadi yang Ana tengok tu dia punya apa? Dia punya tajuk besar Okey, ada yang jumpa page 222. Okey, Kitabun Nawafil. Hadis yang keberapa? Hadis yang pertama. Kan? Okey. Jadi kalau kita baca hadis ni memang hadis yang menggalakkan kita untuk menjaga at-targhib fil muhafazati ala 12 raka'ah minas sunnah fi al-yawmi wal lailah. Iaitu satu motivasi satu suruhan lah anjuran untuk kita menjaga 12 rakaat sehari solat daripada sunnah Nabi SAW fi al-yawmi wal lailah, dalam satu hari satu malam itulah. Jadi kita dah jumpa. Yang lain jumpa? Awak buka muka surat 222. Jadi kita akan jumpa hadis yang pertama ini. Inilah hadis yang kita nak. Ma min abdin muslim yusalli. Samalah. Tidaklah ada di kalangan hamba orang Islam itu solat lillahi ta'ala dalam satu hari 12 rakaat. 12. Sintai asyarah. Daripada isna asyarah lah sama. Tatawu'an sekali lagi. Dia bukan fardu, dia adalah tatawu'. Dia sunat. Lebih. Okay. Ghaira faridah, bukan fardu. Illa kecuali Allah akan membina baginya rumah di syurga. Au illa bunia, ataupun beza dia di sini bana. Allah yang bina. Kalau illa bunia, dia dibina. Di sini fa'il majhul lah. Okay, yang penting kita dah jumpa hadisnya. Okay, jadi di sini diletakkan rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Nasa'i, diriwayatkan oleh Tirmizi. Okey, dah. Dan Abu Daud punya lafaznya beza sedikit. Jadi kadang-kadang lafaz ini mungkin lafaz Muslim kan. Jadi disebut di sini kalau Abu Daud dia ada lebih sikit. Kalau kita tengok arba'atun qabla zuhur. Kalau 12 ni apa? Perinciannya. 4 sebelum zuhur. Jadi solat 4 rakaat sebelum zuhur. Sunnah. Nak Allah siapkan kita rumah tak nanti kan? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, dah 6 dah. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, dah 8 dah. Kemudian 2 rakaat selepas isyak, dah 10. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi total ada 12. Kalau kita jaga 12 ini, tak malas, kita solat. Dan pastilah kalau kita solat solat sunat ni ada kelebihannya kan. Kalau kita solat qabliyah kan, qabliyah maka itu untuk preparation kan, supaya kita lebih khusyuk semasa kita solat fardu nanti. Kalau untuk ba'diyah, selalunya apa yang kita tertinggal dan kita tidak sempurna solat fardu kita itu, dia akan insya-Allah akan cukupkan. Itu yang Allah tanyakan tentang orang yang dihisab lah. Orang yang ditanyakan semasa di akhirat kelak. Jadi ini Allah sebut tentang Allah bina rumah, dan Ana selalu sebut, kita bila bayangkan Allah nak adakan kita rumah kan, awak jangan bayangkan rumah apa, rumah HDB ke kan. Selalu kita bayangkan rumah apa? Rumah yang mewah lah kan, rumah yang besar, rumah mansion. Kenapa? Ustaz, seandainya kan kita nak tahu hadis mengenai pasal sini kan ada khilaf 12, 14. Kalau saya nak cari 14 tu macam mana Ustaz ya? Kalau 14, okey, awak cuba tengok bawah-bawah dia ada tak? Oh, just scroll down je lah. Scroll down. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita perlu cari dalam kitab lain lah. Seperti ada khilaf tentang az-zuhur, ba'diyah atau qabliyah, dua-dua 4 dan 4 lah. Yang ini kita 4 dengan 2 kan. Okay, arba'an qabla zuhur kan, wa raka'atan ba'daha, memang. Awak kalau lihat bawah-bawahnya tu, dia ada lagi hadis-hadis yang lain. Okay, bagus soalannya. Okay, sebab hadis yang Nabi sebutkan tu, kadang-kadang tu dia ada beza-beza lafaz lah, dan keadaan-keadaan yang berbeza. Okay, boleh insya-Allah?
Kita doa sama-sama semoga rumah kita dah siap di sana tinggal nak menetap je nanti. Masya-Allah. Yang mana rumah kita tu kan nampak dia punya scenery dia kan. Masya-Allah. Okey, boleh. Jadi inilah kalau awak kalau ada masa, kalau nak baca-baca, siapa yang selesa dengan bahasa Arab, awak boleh baca-baca, tengok-tengok, dan juga di situ ada hadis riwayat siapa kan, Tirmizi dan sebagainya. Maka selain daripada Bukhari dan Muslim, maka kita perlu kaji baliklah, perlu cek sahih ke tidak. Walaupun dia sebut Tirmizi ataupun Ibn Majah, again kita dah belajar takhrij kan, selain daripada Bukhari, Muslim, mesti kita cek sahih ke tidak. Okey, boleh. Okey, kita cuba satu lagi. Okey, ada satu lagi PDF yang Ana berikan. Ini kitab yang dihimpunkan hadis-hadis akhlak. Kitab dalam bidang akhlak. Okey, apakah antara kitab-kitab akhlak yang lain yang awak tahu? Himpunan hadis-hadis, tema dia tema akhlak, bukan akidah, bukan hukum. Yang awak tahu, yang masyhur. Ni tak biasa baca hadis ni. Hadis 40 kan? Hadis 40 lah. Hadis 40 Imam Nawawi. Okay, boleh rujuk kitab tu. Riyadhus Shalihin, hadis-hadis hukum. Yang ini satu lagi. Ni tak biasa orang baca, jadi Ana maklumkan, Ana kongsikan. Buku ni adalah buku yang telah ditakhrij ataupun yang telah dicek balik oleh Al-Iraqi, seorang ulama hadis besar, yang mana beliau cek balik buku Ihya Ulumuddin. Sebentar fi athar at-takhrij. Awak pernah dengar kitab Ihya Ulumuddin? Pernah kan? Kitab Imam Ghazali kan? Jadi kitab Imam Ghazali ini di dalamnya kadang-kala ada hadis-hadis yang lemah, kadang-kala ada hadis-hadis yang palsu. Jadi Al-Iraqi beliau luangkan masa beliau mentakhrij balik dan cek balik hadis-hadis yang berada dalam Ihya Ulumuddin. Kita hormati ulama besar itu, iaitu Imam Ghazali, kita sayang beliau. Cuma dalam bidang hadis beliau kadang-kala terlepaslah sebab beliau bukan ulama dalam bidang hadis. Tapi dalam bidang fikihnya bagus, dalam bidang maqasidnya bagus, dalam bidang falsafahnya bagus. Okay. Jadi nama kitabnya Al-Mughni, an hamli al-athar fi al-athari fi takhrij ma fi al-ihya min al-akhbar. Baik. Okay, kita cuba cari hadis ni. Man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Apa tu maksud? Siapa yang membenci berjumpa kepada Allah, maka Allah pun akan membenci nak jumpa dia. Dah dengar hadis ni? Siapa yang membenci untuk bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, maka Allah akan membenci untuk bertemu dengan dia. Okey. Jadi kita buka kitab tadi, kitab Al-Iraqi. Ana pun buka jugalah ya. Awak cari dulu cuba. Nanti kalau Ana cari dah tak aci lah Cuba dulu. Okay, ini bab apa? Tema apa ni sebenarnya? Topiknya. Kalau awak masukkan dalam topik apa? Akhlak lah kan? Naam, akhlak lah. Kita boleh rujuk pada kitab adab. Okay, boleh. Adab, akhlak, bagus. Okay, setuju. Okay, seperti biasa, awak rujuk kepada indeksnya dulu, fahrasnya. Cari ada tak? Sebentar
Ini pun anak belum cari ni. Okay, ataupun di sini bagus dia dah letak sekali hadisnya kan. Dia dah ikut, sebentar nak kongsikan Okey. Okay, jadi kalau kita lihat kepada fahrasnya, dia dah man. Okay, kita tengok atasnya. Sebentar, mula daripada alif lah. Ni fahras ayatul Quraniyah. Kadang-kadang kitab Arab ni mereka himpunkan indeks yang himpunan ayat-ayat Quran. Jadi kalau awak nak tahu dalam buku ni ada tak surah Al-Baqarah yang mana Allah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, ada. Dia awak boleh rujuk pada page muka surat. Rakam hadis yang ini. Sebelah kiri sekali nombor hadis. Okey. Ini page raqamuha. Okey. Apa kita cuba tengok. Okey, jadi yang ini fahras atrafil hadis. Atraf yang kita pernah belajar, fahras ataupun konten dia punya indeksnya melihat kepada alphabetical order hadis tu. Okey, tadi kita nak cari apa? Man kariha liqa. Jadi awak cari mim lah. Dah senang dah dekat sini buku ni. Al-Iraqi susun begini. Man bawah lagi Semua dah jumpa? Ni Ana yang cari ni. Tapi Ustaz, kalau kita gunakan cara macam gini yang pakai cari man kariha ni kan, is this using this method that you're talking about or is it using the yang lafaz? Jadi sebenarnya kita cari dulu bab akhlak, betul, kita cari tema dia dulu kan. Bila kita cari temanya dulu, kita dah tahu dia akhlak, kita cari buku akhlak, betul. Jadi kita guna kaedah yang keempat. Bila dah masuk tu buku tu, bila dah jumpa, itu rujuk kepada penulis buku lah, dia nak susun bagaimana. Okey, terima kasih Ustaz. Muka surat 274. 274. Okey. Yang lain dah jumpa? Okey, boleh cuba cari 274 mana kariha. Kenapa nak cuba cari? Ke hadis, ke nombor hadis tu? I think it's nombor hadis, I think. Itu nombor hadis Yeah. Man wajada, man hajara, man nama. Yeah, 274. Nombor hadisnya 4337. Okay, awak boleh cuba cari 4337 nombor hadisnya. Man lakiya, ni man lakiya kan? Man kariha, na'am. Man kariha, ini, betul. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi Jadi antara perawi yang tertinggi adalah yang inilah. So sahabat Nabi ini Abu Hurairah yang meriwayatkan Nabi kata man kariha liqa, siapa yang membenci jumpa Allah, Allah akan benci jumpa dia. Jadi hadis nombor hadisnya yang ini 4337. Jadi kalau nak cari dia tak letak ni muka surat jadi pandai-pandailah awak cari. Okay, baik. Jumpa tak? Mana rasa mungkin 1000 lebih rasanya kan? Ya. Yang lain jumpa tak? Kita tunggu Ana cari ni. Tengah cari Ustaz. Tengah cari Okay, baik. Cuba dulu. Jadi banyak hadisnya. One. Page 1199. Okay, naam. Barakallahu fiqh. 1199. Wah, just jazakallah khairan. Sama ya? Naam. Okey, baik. Jadi kita dah jumpa, siapa nak rujuk muka surat 1199 1199. Okey, jadi fi dzikril maut wa targhibu fihi. Okey, iaitu berkaitan dengan penerangan tentang kematian dan motivasi kepadanya lah.
Maksudnya berkaitan dengan kematian lah, kita kata begitu ya. Okay, kita lihat hadis nombor 4337. Dia riwayat siapa ni? Hadis ni dah jumpa? Pendek saja. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Abu Hurairah. Abu Hurairah, perawi yang tinggi yang mengumpulkan hadis ni. Hadis. Is it? Ni, this one. Hadis. Muttafaqun alaihi min. Siapa ingat lagi muttafaqun alaihi tu apa? Bukhari Muslim. Yang sama jalur dia, Ustaz. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi jalurnya sama sampai kepada Abu Hurairah lah. Ya, mungkin ada yang dah terlupa ya. Okay, dia begini, ana tulis balik. Contoh Nabi Muhammad SAW, mungkin hadis ni ada banyak sahabat riwayatkan. Yang penting antara yang dengar adalah Abu Hurairah. Okey. Jadi daripada jalur yang tertinggi ini ataupun perawi tertinggi ini, tak kira lah kalau Bukhari Muslim itu nak sampai kepada Abu Hurairah ini perlu melalui sanad yang sama ataupun sanad yang berbeza. Di sini mereka berbeza mungkin, barulah sampai ni Bukhari, yang ini Muslim. Okey. Begini lain, contoh Muslim ambil daripada gurunya, Bukhari ambil daripada gurunya, beza. Tetapi mereka akan sampai kepada satu sahabat yang sama, maka dikategorikan hadis itu sebagai hadis muttafaqun alaihi, iaitu telah disepakati oleh kedua-dua imam itu. Mereka sepakat apa? Sepakat seorang perawi yang tertinggi, iaitu sahabat Nabi Abu Hurairah. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Tapi kalau Bukhari ada jalur sanadnya sendiri, chain of narrationnya sendiri sampai kepada sahabat yang berbeza dengan Muslim. Mungkin Bukhari ambil daripada Abu Hurairah, Muslim akan kembali ambil ke Aisyah sebagai contoh. Maka di situ kita panggil hadis riwayat Bukhari dan Muslim dipisahkan. Tak dipanggil hadis muttafaqun alaihi. Sebab berbeza sanad. Berbeza perawi asal ataupun perawi yang tertinggi, sahabat tu. Okey, setakat ni boleh faham bab tu? Ini dah kali kedua lah ya, anda maklumkan. Okey, boleh. Okay, ada pertanyaan, soalan buat masa ni? Rasa-rasa macam nak guna tak kaedah ni? Semua dah geling Masya Allah. Okay, tak apa. Nanti minggu hadapan Ana akan kongsikan kaedah online. Lagilah, sekejap saja jumpa. Tak perlu nak buka-buka buku begini. Okay, tak apa. Jadi yang penting kita dapat merasai bagaimana para ulama Islam, mereka bila nak takhrij dengan keadaan yang begitu susah, tak senang. Memerlukan kepada masa dan juga tenaga. Okey, boleh. Ustaz, yang Umdah Al-Hakam yang exercise before this, Ustaz ada dia punya soft copy tak? Ada. Ustaz boleh sharekan tak? Jadi kita boleh praktis. Boleh, insyaAllah. Tak ada masalah. Syukran, Ustaz. Okay, baik. Yang hari ni punya PDF semua ada. Jadi kalau siapa yang inginkan 40 Nawawi pun ada dan sebagainya lah. Okay, Umdatul Ahkam Okay, sekejap saja. Anda pun dah buka WhatsApp. Okay, anda dah sendkan di WhatsApp ya. Okay, sekarang kita akan beralih kepada satu lagi cara, iaitu cara kaedah yang seterusnya berkaitan dengan mengenali sifat. Yang tadi mengenali mengenali tema kan. Tema tajuk tu kita tahu kita nak tajuk apa. Dalam bab ni bagi Ana, bila Ana lihat kaedah ini, dia sesuai untuk orang yang mahir dan pakar dalam ilmu hadis. Siapa yang tak pakar dia susah nak guna kaedah ni. Dia perlu tahu istilah-istilah tertentu, dia perlu kenal perawi, dia perlu kenal cara lafaz hadis tu diungkapkan. Kadang-kadang tu kita boleh nampak hadis secara luaran pelik ni. Kalau orang biasa dengar hadis dan baca hadis, dia tahu Nabi tak akan cakap caranya begitu. Jadi cara ini sekali lagi adalah untuk orang-orang yang selalunya dah mahir dalam ilmu-ilmu hadis. Okay, tapi siapa yang nak cuba bolehlah, tak ada masalah. Yang ini Ana tak nak mendalam sangat ya. Okay, jadi kaedah takhrij yang ini mengenal pasti sifat
yang terdapat pada matan ataupun sanad hadis. Jadi dua-dualah. Boleh jadi kita kenal, kita lihat hadis tu, yang ini kita tahu tak hadisnya ada depan mata. Yang tadi tak ada depan mata. Yang tadi tu kita nak cari. Yang ini dah jumpa, kemudian kita lihat hadis tu dengan menggunakan kaedah-kaedah yang kita dah belajar dalam ilmu-ilmu hadis. Tak kiralah dalam rijal ke, mustalah hadis ke, dalam jarh wa ta'dil. Jadi dia termasuk semua ilmu-ilmu hadis ni. Kalau ada, baru mudah untuk gunakan kaedah ni. Jadi Ana rasa ini antara level yang tinggi lah. Dan tak ramai orang akan guna. Tapi dia boleh agak. Okay, jadi yang pertama, mengenal pasti sifat pada sanad ni dulu. Sanad, iaitu chain of narration. Tengok kepada sanad, kita tahu, oh ini bukan sahabat. Ini tabi'in. Bila tabi'in saja, kita tahu, oh ini hadis ni terputus. Mana boleh tabi'in riwayat daripada Nabi? Itu pun bagi orang yang kenal tabi'in tu, dia perlu belajar rijalul hadis. Dia perlu belajar jarh wa ta'dil. Jadi perlu mahir dalam perawi-perawi lah, ilmu perawi, ilmu rijal. Kemudian yang kedua, mungkin dia kenal pasti daripada matan itu sendiri. Daripada matan sahaja. Sanadnya tu mungkin dia tak tahu, tetapi dia kenal matannya tu, bunyinya tu pelik sebagai contoh. Ya, ataupun bunyinya tu lebih kepada sifat matan tu bukan sifat Nabi. Ataupun dia adalah hadis qudsi sebagai contoh, dia bukan hadis Nabi. Ataupun ini kata-kata Umar, ini bukan kata-kata Nabi. Jadi kita tahu sifat kata-kata tu, oh ini kata-kata Allah, hadis qudsi ni, ini bukan kata-kata Nabi, sebagai contoh begitulah. Kalau yang ketiga, mengenal pasti dua-duanya sekali. Matannya kita kenal dan juga sanadnya pun kita tahu sifatnya tu. Okey, boleh setakat ni faham Faham dulu ya? Okey, nak teruskan dulu. Okey. Jadi di sini contoh mengenal pasti sifat pada sanad, iaitu hadis tu kita boleh tahu dia mursal ataupun hadis tu adalah hadis mutawatir dan sebagainya. Daripada sanad sahaja kita dah boleh dapat tahu. Dan kemudian kita perlu rujuk kepada kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis mursal. Sekali lagi ingat lagi tak, hadis mursal tu hadis apa? Siapa ingat lagi? Hadis mursal. Hadis terputus dekat mana? Dia hadis yang terputus sanad tetapi putus dekat mana? Seminit. Terputus di sahabat. Terputus pada peringkat sahabat. Okey, contoh seorang tabi'in meriwayatkan satu hadis terus daripada Nabi. Hasanul Basri. Hasanul Basri tabi'in tak jumpa Nabi, dia kata Nabi SAW bersabda, tak boleh begitu. Okay, dia ada seorang lagi yang perlu ada di antara tabi'in itu dan juga Nabi Muhammad SAW. Dalam disiplin hadis tak boleh begitu. Hadis menjadi dhaif bila begitu. Okay, tapi yang ringan, dhaif ringan ke berat? Ingat lagi tak? Terputus sanad, hadis dhaif ringan ke berat? Exam kita jarh ta'dil dulu kan? Jangan lupa jarh ta'dil. Sekali lagi anda tanya, kalau hadis itu terputus pada sanad, ringan ke berat dhaifnya? Kalau dia kritik pada perawi. Perawi ini dia adalah pendusta. Itu hadis tu berat ke ringan kelemahannya? Ingat balik. Dia macam teragak-agak nak jawab ke tak jawab. Kalau salah ni, dia kena masuk kelas jarh ta'dil balik ni. Ada tak ada? Kalau sahabat berat Ustaz. Kalau tertinggal sahabatnya, okey berat. Tapi dia terputus sanad. Okay, sekali lagi recap. Kalau terputus pada sanad, selalunya hadisnya dhaif yang khafif, yang ringan. Tetapi kalau dikritik pada perawi, itu selalunya dhaif berat. Apa beza dhaif berat dan ringan? Bila hadis itu adalah hadis yang lemah, yang ringan, kalau dia ada hadis lain boleh menguatkan hadis yang lemah tu, dia menjadi hadis hasan li ghairihi. Dia boleh diterima antara hadis yang diterima. Sebab apa diterima walaupun dia dhaif? Sebab dhaif dia ringan. Dia cuma terputus pada sanad sahaja dan ada hadis lain yang kuatkan dia. Tetapi kalau hadis tu berat, maksudnya adalah dikritik pada perawi tu. Perawi tu dikritik sebagai pendusta ke, dajjal ke, kan? Apa sajalah dikritik pada peribadi, maka hadis tu selama-lamanya tidak akan boleh naik. That particular hadis tu dah boleh dibuang lah.
jangan guna. Walaupun maksudnya bagus, kita tak boleh kata hadis itu hadis Nabi. Kita kata maksudnya ada pengajaran. Tapi itu bukan kata-kata Nabi kita. Boleh faham setakat ni? Okey, taib. Okey, jadi contoh yang ini. Okey, taib. Okay, jadi hadisnya yang inilah. Ma rawahu Abu Aliyah. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Aliyah. Beliau berkata, qala jaa rajulun. Datanglah seorang lelaki. Sebentar lelaki fi basarihi darrun. Dia pada matanya ada sakit. Pada khalal masjid, lelaki itu pun masuk masjid dan Rasulullah SAW pun solatkan, jadi imam kepada para sahabat-sahabatnya. Okey, Ana stop di situ dulu, Ana berhenti di situ. Awak kenal tak siapa Abu Aliyah? Abu Aliyah. Pernah dengar tak sebelum ni? Dia tak pernah dengar. Rasa-rasa macam sahabat tak? Ada sahabat nama Abu Aliyah sebelum ni, pernah dengar tak? Kita agak dulu. Nama sahabat pun kita tak kenal, Ustaz macam mana? Tapi Abu Aliyah ni memang tak ada nama sahabat lah, memang tak ada. Dia tabi'in. Jadi awak tengok hadis ni, pertama dia kata, dia yang ceritakan macam dia hidup zaman Nabi begitu. Abu Aliyah mengatakan, datang seorang lelaki yang mana mata dia sakit, kemudian jumpa Nabi, ketika itu Nabi imamkan mereka solat. Mana boleh begitu? Tak boleh kan? Dia tak hidup zaman Nabi. Jadi hadis ni hadis apa? Hadis mursal. Dia belum lagi mauduk lagi. Yang penting kita dapat dia hadis mursal dulu. Okay. Sebab antara dia dan juga Nabi tu ada seorang sahabat perlu dia dengar cerita ni, betul? Sebab ada someone yang perlu dengar cerita ni. Jadi orang tu hilang. Dia narrate, dia menghilangkan nama sahabat tu. Okey, jadi di sini kita tahu sifat hadis ni adalah daripada awal kita tahu dia bukan sahabat. Maka hadis ini adalah hadis yang terputus sanadnya. Sebab tu anda tanya, bagaimana sanadnya? Sanadnya ini bila kita kaji, dia adalah yang terputus lah. Jadi kita boleh guna buku apa? Banyak buku kita boleh guna. Kitab Marasil. Hadis mursal. Mursal tu singular dia. Kalau jamak plural kita panggil Marasil. Mursal singular, jamak Marasil. Okey. Jadi kalau Marasil ada Abu Daud pun ada kitab Marasil. Abu Daud yang Sunan Abu Daud yang kita baca himpunan hadis-hadis hukum kan? Abu Daud, Sunan Abu Daud. Abu Daud ada kitab lain. Beliau himpunkan kitab-kitab yang mana terputus sanad pada peringkat awal tu. Sahabat tak disebut. Marasil lah. Ataupun awak boleh guna kitab ni. Kitab ni pun masyhur juga. Okeylah, ini kitab Abu Daud yang anda letak. Marasil. Okey. Jadi di sini kalau kita buka ini contoh kita buka Marasil oleh Abu Daud muka surat 74 ke 75 kita akan jumpa bab berkaitan dengan wuduk. Okey, ini pun kita tak faham lagi kan apa maksud hadis tu. Sebentar Okey, hadisnya berkaitan dengan bila orang ni cerita, Abu Aliyah ceritakan ada sahabat-sahabat ni bila solat dengan Nabi SAW, ada sahabat tu ketawa terbahak-bahak. Bila ketawa terbahak-bahak, bila Nabi dah selesai solat tu, Nabi bertanya kepada mereka lah, siapa yang tadi buat begitu? Dan siapakah golongan-golongan? Dalam hadis lain menyebut bila Nabi solat ada grup lain yang ketawa-ketawa sambil solat. Kemudian Nabi mengatakan solat tu macam tak sah lah. Fa amara an kana dhahika minhum ay yu'idal wudu. Perlu diulang balik wudu dan perlu diulang balik solat. Okey, jadi kita dah tahu satu hadis ni hadis yang terputus sanad. Sebab kita dah dapat Abu Aliyah ni bukan sahabat. Kemudian dia berkaitan dengan solat, berkaitan dengan wudu. Okey, kita ambil satu kitab Marasil kan yang terputus sahabat tu. Himpunan-himpunan hadis terputus sahabat, kita cari bab wudu. Jadi ana bila cari bab wudu, ana jumpalah beberapa riwayat berkaitan dengan wudu. Okey, jadi ini hadisnya yang bawah sekali tu. Kita jumpa hadis yang ketiga dalam bab wudu ni. Samalah. Okey, awak tengok an Abi Aliyata, daripada Abi Aliyah. Qala, kemudian dia pun berkata, datanglah seorang lelaki yang mana matanya tu buta ataupun sakit. Itulah hadisnya sama. Dan kemudian Nabi suruh ambil wudu, kemudian Nabi suruh solat kembali. Jadi hadisnya ada tak? Jumpalah. Ada dalam kitab Marasil. Jadi bila dia mursal,
secara spesifik hadis ni memang dhaif. Dia lemah. Tetapi perlu tahulah, ada tak hadis-hadis lain yang ungkapkan sama juga lafaznya tetapi dia lebih kuat? Ada ke tak ada? Itu kita perlu cek. Jadi kita jangan cepat-cepat kita kata ada satu hadis tapi hadisnya dhaif lah ustaz. Kita terus cepat-cepat hukum hadis tu sebagai dhaif. Tak boleh, itu bukan cara kita. Itu bukan cara kita. Okey, boleh jadi hadis ini memang inilah. Memang dhaif lah secara khusus. Okey, boleh insya-Allah. Okey, Ana teruskan dulu, Ana perlu habiskan, nanti ada 1-2 latihan kita perlu buat. Okey, jadi ini sifat pada sanad kan. Kemudian kalau pada matan, kadang-kala tu kita tahu dia adalah bukan hadis Nabi, dia adalah hadis qudsi. Hadis qudsi semua dah faham apa maksud hadis qudsi? Dan dah tak perlu ulang balik. Hadis qudsi tu hadis apa? Hadis dia bukan Quran kan? Dia macam Quran. Dia hadis dengan Quran campur begitu. Tapi dia bukan Quran. Lafaznya daripada Nabi, maksudnya daripada Allah. Itu hadis qudsi. Maksud daripada Allah tetapi Nabi sampaikan menggunakan lafaz Nabi lah. Tapi itu bukan lafaz Allah. Beza dia, tak boleh kita baca ini dalam solat. Dan setiap huruf tu, walaupun dia qala Allah, Allah berkata, Nabi berkata, Allah berfirman. Dia begitu. Dalam hadisnya perlu sebut, Nabi bersabda, Allah berfirman. Contoh Allah kata, Ya bena Adam, wahai anak-anak Adam. Jikalau dosa-dosa kamu sampai ke langit, kemudian kamu datang kepada aku dengan minta keampunan, aku akan ampunkan dan aku tak peduli. Itu hadis qudsi. Jadi daripada situ kita dah boleh tahulah, sifat matan ni hadis qudsi lah. Jadi kita carilah dalam kitab-kitab hadis qudsi, himpunan hadis-hadis qudsi. Macam itulah. Boleh? Boleh. Awak ada tak buku tentang hadis qudsi? Ada kan? Himpunan hadis qudsi. Ini yang aku nak cari. Jadi cari yang sahih punya lah, yang ditakhrij. Okay, ataupun kita tengok satu hadis tu dia macam bertentangan. Okay, ini yang kita nak buat. Okay, sebagai contoh, ada satu bab tu, okay, dia berkaitan dengan hadis tu dah nak macam bertentangan secara matannya. Di sini hadis menyebut la tastaqbilul qiblata bigha'id wala baulin. Janganlah kamu menghadap ke kiblat bila kamu buang air besar ataupun bila kamu buang air kecil. Jangan pandang kiblat. Zukira li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimaklumkan kepada Nabi ada satu kaum yang benci untuk menghadap ke kiblat. Kan? Yastaqbilu kiblata, bila dia lakukan urusan dia itulah, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafihi fastaqbilu bihi al-qiblah. Maka Nabi pun dia tak tengok, maka dia tak nak, macam kita kata qauman yakrahuna ay yastaqbilul qiblah. Dia benci. Kemudian Nabi kata, maka untuk dia perlu pandang ke kiblat semasa dia buang hajatnya. Jadi dalam satu hadis ni seakan macam satu Nabi kata bila nak buang hajat jangan pandang kiblat. Satu lagi Nabi kata untuk kaum tu dia boleh diizinkan ataupun dia boleh memandang kiblat. Jadi hadis ni macam kontradik tak dalam satu matan? Macam kontradik kan? Jadi di sana ada kitab-kitab hadis yang kita panggil mukhtalif hadis. Ana rasa macam dah banyak hari ni. Boleh lagi tak semua? Boleh, dia agak berat kan? Ana rasa macam info demi info begitu. Ustaz, dia punya kitab-kitab ni semua kita not expose Ustaz. Tapi bila introduce memang a bit confused sikit lah. Kan, Ana faham. Okay, tak apa. Jadi Ana cuma maklumkan sajalah untuk kita expose lah ya. Antara kitab Imam Syafi'i pun ada karang kitab Ta'wilul Hadis. Imam Syafi'i ada karang kitab-kitab yang mana hadis-hadis tu himpunan hadis-hadis yang bertentangan. Jadi Imam Syafi'i cuba rungkaikan. Kenapa kadang-kadang Nabi kata boleh buang air berdiri, kadang-kadang buang air duduk. Jadi macam mana? Macam bertentangan. Macam tadi, isu tadi pun sama juga. Nabi kata jangan pandang kiblat, ada beberapa kaum Nabi izinkan pandang kiblat. Ini kita panggil mukhtalif hadis.
Okay, jadi antara kitabnya adalah kitab Ibn Qutaibah. Yang masyhur, yang inilah. Jadi Ana dah letakkan di sini supaya kita tak perlu cari. Okay, jadi di sini ada satu hadis yang mutanaqidhan. Ibn Qutaibah letak di dalam. Kan, pertama Nabi kata jangan mandang kiblat, kemudian ada hadis yang lain Nabi izinkan. Jadi Ibn Qutaibah dah himpunkan dan beliau cuba rungkaikan apa maksudnya. Dan siapa yang pernah belajar tentang mukhtalif hadis ataupun bila hadis itu bertentangan, dia ada teknik untuk kita rungkaikan, untuk solvekan masalah tu. Salah satunya pilih yang mana kuat. Kalau ada dua hadis, contoh, satu hadis kata buang air haruslah kita duduk, buang air kecil. Satu hadis sahabat pernah ternampak Nabi buang air berdiri. Jadi kita ambil salah satu mana yang lebih kuat. Mungkin satu dhaif, mungkin satu sahih. Ambil salah satu. Kaedah yang kedua adalah kita buang satu. Kita lihat kepada nasih mansuh. Mungkin ini hukum lama, mungkin ini hukum baru. Dua-dua boleh, cuma yang ini yang lama. Yang tadi kuat lemah kan, yang ini hukum lama, hukum baru. Satu lagi adalah kita himpunkan, kita jamakkan dan kita cuba rungkaikan apa maksud Nabi. Dua-dua pakai, tetapi tengok keadaan. Tengok keadaan. Kan, contoh Nabi pernah buang air kecil berdiri, sahabat ternampak kerana tempatnya tu kotor. Kalau Nabi, maaf kata menyangkung ataupun duduk begitu, maka nanti tempias ataupun seluarnya, kainnya akan kotor. Maka Nabi berdiri ketika itu. Tetapi secara umumnya, perlulah kita duduk bila boleh duduk. Maksudnya itu dia himpunkan. Okay. Kadang-kala tak boleh buat apa-apa. Tawakuf. Tawakuf ni I don't know. Sahabat-sahabat akan kata, Allahu'alam. Tak tahu. Mereka akan biarkan begitu. Boleh? Boleh ini isu mukhtalif hadis. Okay. Jadi dalam kitab ini, Ibn Qutaibah mengatakan dalam isu ni macam mana? Beliau mengatakan lihat kepada keadaan. Dia kata boleh tak nasih dan mansuh, kita delete mana yang hukum lama, hukum baru kita pakai. Dia kata tak boleh, bab ni kita jamakkan. Dia kata sebenarnya boleh jamak, lihat kepada keadaan orang. Kenapa Nabi tak izinkan untuk kita pandang kiblat? Dia kata sebab ketika itu masjid tu dekat dengan tempat tu. Jadi seakan macam bila orang tu nak solat menghadap kiblat, orang tu pun sedang melakukan hajat menghadap kiblat, macam tak sopan begitu. Kemudian yang tak boleh tu yang boleh tu kerana tak ada sebab-sebab tertentu lah. Tetapi walau bagaimanapun, seeloknya kita alihkan lah. Ini mengikut kepada hadis-hadis yang lain. Okay, jadi inilah nak katakan, tengok kepada sifat matannya. Kalau matannya hadis kursi, tengok buku-buku hadis kursi. Kalau dia mukhtalif hadis, carilah kitab-kitab mukhtalif hadis. Okey, boleh. Kemudian kalau lihat kepada sifat dan matan, dua-dua sekalilah. Okay, apa pendapat awak tentang hadis ni? Baina kulli adhanaini salatun illa al-maghrib. Antara dua azan ada solat kecuali maghrib. Apa maksudnya dulu? Kita nak habis lagi 5 minit insya-Allah. That means solat 2 rakaat solat 2 rakaat, okey. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Tetapi dah azan, 2 azan maksudnya apa? Antara azan dan iqamah. Ya. Jadi di sini mengatakan bahawa tak ada qabliyah maghrib. Tak ada qabliyah maghrib kan? Semua solat fardu ada qabliyah, maghrib tak ada. Maksudnya begitu kan? Okey, apa pendapat awak? Sahih ke tak? Mengikut matannya? Ada tak hadis-hadis yang seakan macam Nabi tak izinkan solat qabliyah maghrib? Tak izin, tak boleh. Ada tak? Ustaz, ada satu hadis general Ustaz, sebelum solat fardu ada solat sunat 2. Okey, bagus. Jadi kita ada ilmu sedikitlah tentang matan hadis, betul. Jadi ada satu hadis yang umum ataupun beberapa hadis umum. Yang mana Nabi kata apa? Ialah setiap solat itu ada dua rakaat dan liman syaa. Siapa yang nak solat boleh solat. Cuma ulama mengatakan dia bukan yang kerap Nabi lakukan. Dia bukan sunnah muakkad. Nabi lakukan, Nabi izinkan, tetapi Nabi tak kerap lakukan. Ada katakan Nabi tak lakukan pun, tetapi Nabi izinkan. Jadi hadis ni kalau kita lihat secara umum saja kan, dia macam ada masalah sikit lah.
Sebab kita pernah dengar hadis-hadis lain. Tapi kita kata begini, ulama berbeza pendapat. Ada 3 pendapat. Okey, itu satulah. 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan mustahab. Eloknya solat sebelum maghrib 2 rakaat. Mustahab maksudnya disukai lah. Ni antara pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat Ibn Hazm al-Andalusi, mazhab Zahiri. Beliau menggunakan dalil yang mana Anas bin Malik nampak ramai para sahabat Nabi SAW bila mereka azan maghrib, mereka akan ramai-ramai solat. Jadi sahabat akan lakukan sesuatu perkara yang Nabi buat. Dan ini ramai. Kibaru sahabat, senior sahabat semuanya akan lakukan begitu. Dan juga ada hadis-hadis lain lah. Sebab tu mazhab Syafi'i mengatakan kita disukai untuk solat. Kalau pendapat kedua, Maliki lagi makruh, tak boleh. Tidak disyariatkan solat 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau mazhab yang ketiga mengatakan boleh. Nak tak nak boleh, tak nak pun boleh, terpulang. Mazhab Hambali. Jadi ulama berbeza pendapat. Tetapi Syekh Salih Al-Utsaimin mengatakan terpulang. Yang penting jangan kita menganggap dia satu sunnah yang Nabi kerap lakukanlah. Okey, boleh. Dan juga dalam ni kalau awak lihat kepada sanadnya, di sini anda tak letak, sanadnya ada seorang perawi yang pendusta. Seorang perawi yang pendusta namanya Hayyan bin Abdullah. Dia dikritik sebagai kadzab, iaitu pendusta. Jadi hadis ini secara spesifik bermasalah lah. Matannya bermasalah, kemudian sanadnya pun kalau awak baca pun bermasalah juga. Jadi sifatnya kita dah boleh agak dah. Okey, boleh? Okey, satu lagi. Kemudian yang latihan mungkin kita boleh lakukan di rumah lah, sebagai homework insya-Allah. Okey, kalau yang ini, kita padam dulu. Okey, man rafa'a yadayhi fi ruku' fala salata lahu. Barang siapa yang mengangkat kedua tangannya di waktu rukuk, maka maka tidak sah solatnya. Sami Allahu liman, ataupun masa kita dah baca surah, contohlah baca surah Al-Ikhlas, kan? Selepas tu kita Allahu Akbar, kan, takbir nak rukuk, dikatakan tak boleh angkat tangan. Angkat takbir begitu, angkat. Maka siapa yang lakukan begitu tak sah solatnya. Apa pendapat awak? Ada tak tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk angkat tangan semasa kita solat? Masa takbiratul ihram dengan bangun daripada rukuk. Okey. Yang lain? Okay, boleh. Itu 2 tempat. Dia ada 4, kan? Bila intikal, Ustaz, selepas kita bangun daripada sujud, duduk di antara dua sujud. Okey, selepas tasyahud awal. Okey, selepas tasyahud awal semasa takbir. Takbir yang pertama lah, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kan? Yang pertama. Takbiratul ihram, kemudian takbir rakaat selepas tasyahud awal. Okay, ada 2 lagi tempat. Yang saya tahu tu selepas rukuk, ya, Ustaz. Selepas rukuk. Nabi atas, selepas rukuk, ketika kita nak diri tegak. Di permulaan solat. Permulaan solat. Ada 2 hadis yang lain. Ibn Umar ada sebutkan Nabi angkat tangan juga semasa sebelum rukuk dan selepas rukuk. Dan jadi ada 4 tempat lah. 4 tempat. Satu takbiratul ihram, satu sebelum rukuk, satu selepas rukuk, sami Allahu liman hamidah, satu lagi adalah selepas bangkit daripada tasyahud awal. Jadi ada 4 keadaan dan 4 tempat ini yang disahihkan oleh ulama hadis lah bila menerangkan tentang sifat solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi hadis ni secara nampaknya macam angkat tangan pun boleh tidak sah solat, boleh batal. Macam dahsyat sangat begitulah, kan? Jadi dia ada apa ciri-ciri rukakatul lafaz kita panggil. Ciri-ciri exaggeration. Ciri-ciri sifat hadis maudhu'. Dia ada ciri-cirinya. Jadi ulama kata apa? Ini sebenarnya apa? Hadis ini maudhu'. Maudhu' kerana telah dimaudhu'kan oleh Muhammad bin Akashah.
seorang yang sangat fanatik ta'assub kepada mazhab Hanafi, yang dia nak orang-orang semua ikut pendapat dia, mazhab dia, bila nak rukuk tak perlu angkat tangan. Maka dia nak semua orang lakukan begitu, maka dia create satu hadis mengatakan siapa angkat tangan maka batal solatnya semasa nak rukuk. Okay, jadi yang ini kita boleh buat kajian lah. Dan kita rujuk kepada kitab-kitab hadis maudhu', macam Mawdu'at Ibnul Jauzi, Ibn Qayyim pun ada kitab Maudhu', Albani pun ada dan sebagainya. Boleh insya-Allah. Jadi yang ini memang perlu banyak membaca dan untuk kita memastikan ataupun kita kenal pasti sifat-sifat pada sanad dan juga matan. Yang ini susah sikit kan? Jangan kata semua susah. Tak tertakhrij kita nanti. Okey, baik. Jadi ini awak boleh cuba di rumah. Awak pilihlah salah satu daripada yang latihan pertama tak perlu. Yang ini jangan, sebab ini agak rumit sedikit, susah. Awak cuba daripada, awak boleh pilih latihan kedua, 3, 4, 5, 6, terpulang. Jadi awak lihat kepada temanya, apa yang kita dah belajar hari ini, lihat kepada tema ni. Tengok tim dia. Sebagai contoh kan, yang ini berkaitan dengan akhirat ataupun beriman kan. Siapa yang beriman kepada Allah, okey. Jadi lihat apa tadi, buku apa. Dan Ana dah letakkan di sini juga link. Siapa yang nak download Sahih Al-Bukhari, link ini, dan di situ awak boleh klik, ada Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud. Yang awak ada tak? Yang ini. Awak tak ada ini semalam baru Ana tambah. Okay, tak apa, nanti Ana berikan cuma link saja. Kemudian mungkin awak nak cari hadis-hadis hukum, hadis-hadis akhlak, ini pun boleh. Hadis 40 Nawawi pun boleh, Riyadhus Shalihin pun boleh. Ana sarankan bagi yang mungkin nak yang senang, mudah, awak boleh cari yang maaf semua macam susah ni Ustaz. Bentar Fala yusalana bihim. Qata' as-saf. Okey, yang ini. Latihan yang kedua paling senang. Awak boleh cubalah. Siapa yang mungkin dah agak selesa untuk takhrij, awak boleh cuba yang lain juga. Okey, boleh insya-Allah. Jadi untuk latihan ni Ustaz, takhrij kita bebas untuk menggunakan kaedah-kaedah mana yang kita rasa kita senangi ataupun boleh sesuai. Tapi jangan guna internet. Boleh tak? InsyaAllah lah Ustaz. Cuma bila nak cari makna, akhirnya bila cari makna, mungkin saya gunakan internet nanti. Tak boleh juga. Okey. Saya akur. Okey. Jadi maksudnya awak bayangkan, awak ulama dahulu yang tak ada internet, tapi internet ni boleh download saja buku tu. Maksud Ana. Jangan Google lah, maksudnya jangan Google. Kalau kita Google, confirm dapatlah awak copy ni, awak paste dekat Google, mestilah dia sebutkan apa kan. Hadis ni riwayat siapa. Itu minggu depan lah kita akan kongsikan, kita akan belajar insya-Allah. Okey, boleh? Jadi di sini awak boleh rujuk kepada kitab-kitab akhlak. Yang ini nombor 2 ni. Kitab-kitab hadis yang himpunkan hadis-hadis berkaitan dengan tema akhlak. Sebab dia berkaitan dengan akhlak terhadap tetamu kan, akhlak terhadap lidah kita, diam, jangan banyak bersabar dan sebagainya. Okey. Boleh. Ada pertanyaan, soalan setakat ni? Ustaz, kalau yang latihan ni up to us to choose Ustaz. Kalau saya kata ada 2 ways to look into it, we just choose which is best lah. Pilih saja mana yang sesuai. Tak semestinya satu kaedah saja, boleh campur-campur. Yang penting jangan gunakan kaedah Google, itu saja. Ustaz, one more Ustaz, Fon. Tadi Ustaz explain yang 3 tadi kan, mengenai pasti sifat pada matan, hadis kursi, mukhtalif hadis, which is the hadis yang bertentangan. So how about the third one, nasikh al-hadis wa mansukh? Itu adalah kitab hadis yang dihimpunkan, hadis-hadis yang telah di-delete, telah dipadam, hadis-hadis hukum lama dan hukum baru dihimpunkan. Ulama tu mereka cari 2 hadis sebagai contoh. Satu Nabi kata kalau kepada satu sahabat jangan sikat hari-hari kan. Sikat sekali-sekala saja. Tapi kepada satu sahabat sikat hari-hari. Adakah satu ni nasih ataupun mansuh? Kalau nasih mansuh, mereka akan letaklah. Begitu. Nasih adalah hukum baru, mansuh adalah hukum lama. Contoh arak telah dimansuhkan.
Dulu halal, kemudian mansukh, nasikhnya adalah haram. Hukum barulah, nasikh tu hukum barunya adalah arak haram. Boleh setakat ni. Okay, boleh ya? Alhamdulillah. Jadi kita ada baki lagi satu sesi insya-Allah. Dan mungkin kalau ada yang bertanya tadi, soalan-soalan exam macam mana, dia lebih kepada teori saja. Teori. Contoh macam Ana minta huraikan secara terperinci perbezaan takhrij dengan azwu sebagai contoh. Tetapi kita punya exam online tahu, awak tahu kan? Online. Jadi multiple choice lah. Okay. Kemudian antaranya juga contoh seperti apa? Antara kaedah yang kita kata apa? Kaedah yang susah, lemah. Dalam 6 kaedah ni, apakah kaedah yang lemah? Apakah kaedah yang ada kekuatannya? Mungkin itu soalan apa? Short answer question dan sebagainya. Tengoklah macam mana. Dia open book Ustaz Dia open book, naam. Syukran. Jadi Ustaz, yang online ni nanti akan diberi masa Ustaz Maknanya kita akan Ustaz akan lockkan kita pukul 8 dan kita habis pukul 9 begitu. Biasanya bagaimana begitu Saya tak tahu sekarang ni kaedah dia. Kaedah online asalnya bagaimana? Siapa boleh? 4 hari ke seminggu itu? Ada masa kan? Lama juga tak silap. Lama lah. Betul. Okay, yang penting buat perlahan-lahan lah. Jangan kalau sebab MCQ kan. Salah je habis kan. Ya, baik. Semoga Allah mudahkan urusan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, taib. Dengan itu kita boleh tutup kelas pada malam ini insya-Allah. Ustaz, last question for apa kita punya exam tu. Untuk Ustaz kan for question mark, setelah kita usai jawab soalan 20 soalan ke 30 soalan tu yang multiple choice, yang salah atau betul kan, Ustaz akan beri ataupun authorize markah dikeluarkan ataupun tidak? Ana yang marking, maksudnya begitu? Bukan. Generally kan kalau online nanti ada asatiza dia akan authorize that okay, bila kita klik okay, kita akan nampak kita punya markah. Yang ada tidak. Oh. Gitu. Okey. Kita dapat instant lah markah kita. Macam mana Ustaz pula? Okey, yang ini Ana perlu nanti Ana bincang dengan pihak Az-Zuhri dululah, Ana lihat bagaimana. Okay, tapi Ana rasa kalau Ustaz, mungkin kalau yang multiple choice mungkin boleh, tapi kalau yang kita have to write something, mungkin you need time to review the answer before you give the marks. Okay, mungkin boleh begitu. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah nanti kita lihat keadaan bagaimana. Mungkin Ana nak istikharah dulu ke kan? Maaf bergurau saja. Baik, boleh. Jadi kita akhiri sesi pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, baik, terima kasih semua sudi mendengar perkongsian Ana. Kita jumpa pada kesempatan yang lain insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.